Bismillahirrahmanirrahim. Barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penonton dan pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sihat. Pada hari ini, saya ingin mengongsikan satu kisah dengan kawan-kawan. Kawan-kawan semua dah dengar tak? Tajuk cerita saya ialah Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu pula yang meminta maaf ya? Kalau kawan-kawan semua tak tahu, marilah dengar cerita saya. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim yang bernama Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil lagi. Untuk menyara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah untuk menebas kebun dan menjual kuih. Namun, Amir tidak pernah mengeluh. Malah, dia turut membantu ibunya bekerja sebagai menghantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir itu kan kawan-kawan? Seperti biasa, pada pagi itu, Amir mengayuh basikannya laju-laju. Berpeluh-peluh badannya. Amir bimbang akan bertembung dengan Cikgu Hakim, guru disiplin di sekolah. Mendengar namanya sahaja, sudah cukup membuatkan pelajar-pelajar kecut perut. Apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya! Ingatlah ya kawan-kawan, datang lewat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tangan Amir menunjukkan jam 8.30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir pun menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir dimarahi kerana datang lewat. Amir hanya membisu. Memberikan alasan pada waktu itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir ingin menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya. Malah, dia dituduh menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian tak tahu apakah yang berlaku selepas itu. Apa lagi, Amir dibawa ke bilik guru disiplin. Amir diberikan surat amalan untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerima dengan sedih. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang malas. Padahal, dia bukanlah seperti apa yang disangkakan. Rakan-rakan Amir juga sering mengejeknya kerana selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amir pun terus ke dapur kerana perutnya terasa terlalu lapar. Ketika dia hendak ingin menjamah makanan, dia teringat peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Seleranya hilang. Dia membuat keputusan untuk pergi ke kebun Pak Megat untuk berjumpa dengan ibunya. Dia ingin menceritakan peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Sebaik sahaja terpandang wajah ibunya, dia berasa tidak sampai hati untuk menceritakan. Malah, dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingatlah kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan sesekali kita membuat hatinya terluka. Kawan-kawan yang dikasihi, pada malam itu, Amir nekat untuk menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja lantas menyerahkan surat yang diterima daripada Cikgu Hakim. Amir melihat wajah ibunya amat sedih setelah membaca surat itu. Bagi ibu Amir, dia masih mampu menyara kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir, dia ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Ibu, bergenang air mataku, terbayang wajahmu yang redup sayu. Kudusnya kasih yang engkau hamparkan, bagaikan laut yang tak bertepian. Biarpun kepahitan telah engkau rasakan, tidak pun kau merasa jemu mengasuh dan mendidik kami semua anakmu dari kecil hingga dewasa. Kawan-kawan yang disayangi sekalian, itulah jasa ibu kita. Sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik.
Dia telah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Dia berazam selepas ini dia akan datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justeru, keesokan harinya, pagi-pagi lagi dia telah sampai ke kedai Pakcik Mutu, tempatnya mengambil surat khabar. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, dia mengayuh basikannya lebih laju dari biasa. Dia tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah serik dengan herdikan guru disiplinnya. Apabila tiba di persimpangan jalan, tanpa melihat kiri kanan, dia terus melintas. Malang tidak berbau, sebuah kereta telah melanggarnya. Amir tercampak ke seberang jalan lalu pingsan. Orang yang melanggar Amir itu terus membawanya ke klinik yang berdekatan. Mujurlah Amir tidak apa-apa. Dia cuma mengalami luka-luka kecil sahaja. Itulah kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa berada di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amir pun sedar dan dia terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Dengan wajah yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim meminta maaf atas kecuaiannya yang menyebabkan Amir tercedera. Maafkan Cikgu, Amir. Dengan senang hati, Amir pun memberitahu dialah yang bersalah kerana tidak berhati-hati. Kita hendaklah mematuhi peraturan sekolah dan juga jalan raya. Selain itu, sekiranya kawan-kawan telah melakukan kesalahan, janganlah malu untuk meminta maaf kerana akan dipandang mulia. Begitulah kisahnya mengapa Cikgu Hakim meminta maaf. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita tadi. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sepadan. Sekian, terima kasih.